Hai manajer teman Hasan, kau kasihlah aku pinjam RM350 uang tunai. Aku cium. Kemat Hasan, sinonim dengan watak manager. Kemat Hasan atau nama sebenarnya Ahmad Hasan boleh dikatakan mempunyai banyak pengalaman dalam dunia perfilman Melayu di Jalan Ampas suatu ketika dahulu. Beliau lahir pada 15 Mei 1929 di Singapura itu merupakan pelajar lulusan Sekolah Melayu dan Inggeris Singapore Lines mula menjejakkan kaki di studio Jalan Ampas bermula pada bulan Jun 1952 tetapi bukan sebagai pelakon atau penolong pengarah. Tuan, telefon ni kecil. Macam mana saya nak masuk, Tuan? Aku bukan cakap dengan kau dah. Takkan aku nak suruh kau masuk dalam telefon ni? Kan aku nak mampus macam kau ke? Beliau yang pada awalnya merupakan orang yang bertanggungjawab melaksanakan kerja dalam bidang dubbing untuk filem, berbagai-bagai jenis filem dari luar negeri yang telah dialihkan bahasanya ke dalam bahasa Melayu, India, Cina, Jepun, Kemboja, Perancis dan banyak lagi. Setelah sekian lama terlibat bekerja dalam kerja-kerja alih suara, beliau mula minat dan gemar dengan filem-filem yang dikeluarkan oleh perusahaan di studio tersebut dan mula rapat dengan pelakon-pelakon lain. Maka sejak dari itu, timbullah keinginan untuk mencuba bakatnya dalam bidang lakonan. Nama kami Datuk Laksamana Megat Padang Jarak Padang Terkukur, putra Sang Kuryang Prabu Sakti Ratna Galuh Chandra Kiratna, keturunan ayam Belanda. Kemat Hasan amat bertuah ketika itu kerana pengarahnya Ramanathan telah menawarkannya berlakon dalam filem pertamanya iaitu Kipas Hikmat pada tahun 1955. Setelah itu, dia terus berusaha gigih memperkembangkan bakatnya dalam dunia lakonan dan ditawarkan untuk berlakon dalam filem keduanya iaitu Penarik Beca arahan Allahyarham P. Ramlee. Seterusnya, beliau akhirnya dilantik menjadi penolong pengarah pada tahun 1960. Filem pertama arahannya sebagai pembantu pengarah adalah filem Batu Belah Batu Bertangkup arahan Jamil Sulong. Bagus Tuan Direktor, bagus. Inilah pelakon komedi yang kita nak cari sekarang Tuan Direktor. Melalui pengalamannya yang banyak dalam bidang menyunting, lakonan dan teknik, beliau mula dikenal sebagai pelakon dan penolong pengarah yang menjadi rebutan kepada beberapa orang pengarah di studio lain. Selain itu, beliau ingin mencuba mencari bakat lain yang ada pada dirinya dengan menjadi penulis cerita. Maka dari situ terhasillah cerita pertama tulisannya adalah dalam Nur Lela arahan Derish Ghosh. Aku bertumbuh muka dia dah. Pakcik elok. Sekali pakcik ketis kakinya. Gedebak, ia jatuh. Macam nangka dah aku kena. Kemat Hasan juga merupakan antara 13 orang ahli jawatan kuasa di studio Jalan Ampas yang dibentuk oleh majikannya ketika itu. Peranannya adalah untuk menyemak dan menepis sesuatu cerita yang akan difilemkan kelak. Antara ahli jawatan kuasa lain yang terlibat adalah Allahyarham P. Ramlee, Jaafar Abdullah, Omar Rojik, Jamil Sulong, S. Sudamarji, Kadarisman, Jin Samsudin dan 3 dari pihak majikannya. Sediakan satu upacara yang besar-besaran. Beta hendak tabalkan Pak Belalang sebagai ahli lujum negara. Menjunjung perintah tuanku. Beta boleh bangun tak? Pendek umur tuan. Tak. Apabila studio Jalan Ampas ditutup pada tahun 1967, beliau telah mendapat tawaran kerja untuk mengalihkan cerita-cerita dari luar negeri di stesen televisyen Malaysia. Hampir 2 tahun lamanya, beliau terlibat dalam tugas tersebut sebelum mengundurkan diri pada pertengahan tahun 1970-an. Seterusnya, beliau telah mendapat tawaran baharu dari sebuah syarikat Amerika yang mana langsung tidak ada kena-mengena dalam bidang perfilman dan lakonan. Syarikat itu mengusahakan penggalian sumber minyak di Singapura dan sejak dari itulah kehidupannya telah berubah dari seorang pelakon dan pengarah filem
kepada seorang pekerja di syarikat tersebut. Meskipun kerja itu merupakan dunia baru baginya yang mana sebelum ini terlibat dalam dunia perfilman, namun beliau amat suka, apalagi hasilnya amat lumayan ketika itu. Sesekali apabila beliau mengingat kembali kenangan manis ketika bekerja sebagai pelakon dan pengarah filem, serta merta fikirannya mula tersorot kepada anak. Adakah mereka juga akan mengikuti jejak langkahnya di masa hadapan? Tanya Kemat dalam hati yang kini berusia 46 tahun ketika artikel ini dikeluarkan pada tahun 1975. Sekali aku dapat Chan, aku gigit telinga dia. Aduh! Pak Cik menjerit. Sekali kami cakap macam rimau. Pak Cik tendang macam tikus. Pertanyaan itu kemudiannya dijawab segera dalam fikirannya. Biarlah, terserahlah kepada mereka sendiri yang menentukannya. Apalagi bakat seni seseorang itu tidak boleh dipaksa-paksa tumbuhnya. Jawab Kemat yang kini mempunyai 8 orang anak ketika itu. Hoi hai, siapa sana cakap? Saya orang kaya lah. Saya minta kau tolong kidnap sama saya. Kemat Hasan juga pernah menjadi penulis lirik untuk lagu Suka Sama Suka, lagu nyanyian Rafi'ah Buang dan Omar Suwita. Pada tahun 1989, beliau bersama beberapa bekas seniman studio Jalan Ampas seperti Omar Suwita, Hashim Mahyun, S. Samsudin, Ahmad Sabri, K. Fatimah, Yusuf Latif dan Mariani telah diambil untuk berlakon di dalam filem Kolej 56 arahan seorang penyanyi, pelakon dan pengarah iaitu Ahmad Fauzi bin Abdul Samad. Filem ini merupakan filem terakhir lakonannya dalam bidang perfilman yang mana ketika itu berusia 60 tahun. Beliau meninggal dunia pada 1 September 2004 pada usia 75 tahun akibat sakit tua. Al-Fatihah. Saya lihat kamu bertiga ini sangat pandai berlakon. Dari hari ini kamu bertiga akan diambil bekerja di studio kami Malay Film Production sebagai seniman.